Hai, selamat pagi murid-murid tahun 3. Saya Cikgu Karen, guru pendidikan kesenian anda semua. So, hari ini kita akan mempelajari unit yang baharu, iaitu unit 9. Tajuknya ialah Boneka Menari Mencuit Hati. Boneka Menari Mencuit Hati. Ini adalah contoh boneka. So, marilah kita teruskan. Ini adalah tajuk boneka menari mencuit hati. So, apakah aktiviti yang kita akan jalankan pada hari ini? Iaitu aktiviti boneka. Boneka. Macam ini. Ini adalah salah satu contoh boneka. So, ada murid tahu apakah itu boneka? Apa maksud boneka? So, definisinya, boneka ialah satu perlambangan untuk tujuan lakonan dan persembahan yang dimainkan oleh seseorang. Maksudnya seseorang, dia memainkan boneka itu adalah bertujuan lakonan ataupun persembahan. Seperti ini, boneka jari. Dia menggunakan boneka jari. Ini dia boleh mengawalnya dan mewujudkan sebuah lakonan ataupun persembahan. Ataupun lihat boneka sarung katak ini. Dia boleh menggunakan boneka sarung ini untuk menjalankan sebuah persembahan ataupun lakonan. Okay, so kita boleh nampak gambar ini. Ini dalam buku teks muka surat 74. Nampak beberapa murid mereka sekarang sedang melakukan sebuah aktiviti dengan gurunya, iaitu aktiviti boneka. So, setiap orang mereka sudah menghasilkan satu karya boneka. Marilah kita lihat murid perempuan yang pertama. Dia telah menghasilkan boneka lebah. Dan murid lelaki ini dia telah menghasilkan boneka katak. Dan murid lelaki yang ketiga ini dia menghasilkan boneka orang saji. Dan juga boneka badut. Nampakkah? Empat-empat mereka telah menghasilkan boneka yang berbeza. Semuanya adalah pelbagai tema. Tetapi mereka semua sangat menarik dan cantik kan? Okay, so marilah kita lihat. Ada apa jenis-jenis boneka? So, di sini ada 4 jenis boneka. So, marilah kita lihat. Yang pertama, iaitu boneka batang ataupun boneka lidi. Ini adalah contoh gambar boneka batang. Dia menggunakan batang aiskrim untuk dijadikan boneka batang. So, kedua, boneka jari, iaitu menggunakan boneka jari untuk mewujudkan sebuah lakonan. Dia menggunakan boneka jari, meletakkan pada jari. So, ketiga, boneka tangan. Tangan ataupun boneka jarum. Boneka tangan. Keempat, boneka tali. Dia menggunakan tali dan mengawal tali itu. So, ini adalah boneka tali. Okey, marilah kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama, boneka jari. Ini adalah media utama yang untuk menghasilkan boneka jari seperti kad manila ataupun pipe ataupun kertas warna dan menghasilkan satu boneka jari yang sangat simple. Dan marilah kita lihat contoh lain. Seperti ini. Nampak? Ketiga ini mereka adalah tema yang berbeza. Seperti ini adalah tema alih keluarga, tema haiwan dan juga tema puteri. Mereka adalah tema yang berbeza. So, anda boleh membuat boneka mengikut tema sendiri ataupun mengikut tema yang disukai. Okay? Kita lihat kedua, boneka sarung ataupun boneka tangan. Nampak kata ini? Dia guna putang, guna kain piau ataupun labuci. Dan juga contoh-contoh lain. Semuanya sangat menarik. Okey, ketiga, boneka batang. Dia menggunakan batang aiskrim. Nampak? Batang aiskrim. Okey, nampak?
Contoh-contoh lain. Ada nampak persamaan mereka. Mereka semuanya menggunakan batang aiskrim. So, ini adalah dikatakan boneka batang. Boneka batang. So, seterusnya adalah boneka tali. Nampak tali di sini? Dia menggunakan tali untuk mengawal boneka ini. So, ini dikatakan boneka tali. Nampak ada banyak jenis boneka tali. Okay. So, ini adalah salah satu contoh daripada buku teks muka surat 76. Ini adalah boneka apa? Iaitu boneka tangan. Boneka tangan. Nampak dalam boneka ini dia telah menggunakan pelbagai jenis media untuk menghasilkan sebuah boneka yang sangat kreatif. Sangat menarik kan? Marilah kita lihat. Penyeduh minuman ataupun straw. Dia untuk dijadikan bulu matanya. Dan juga dawai berbulu untuk menjadi rambutnya. Dan kain felt dijadikan kepala ataupun badannya. Menjadi badannya. Dan spang muka untuk dijadikan muka di sini. Yang pink color. Yang seterusnya dia juga menggunakan span untuk dijadikan telinga ataupun mulutnya, okay? Telinganya ataupun hidungnya. Nampak dia menggunakan span. Dan juga penutup botol. Penutup botol dijadikan matanya. Dan juga butang hiasan juga diletakkan di matanya. Dan juga kertas scrap dijadikan ribbon. Dan berbola hiasan untuk menghiaskan boneka tangan ini. So, nampak dia telah menggunakan banyak media. Dia sangat kreatif. Dia menghasilkan boneka ini mengikut kreativiti sendiri. So, kalau anda juga mendapati media yang sesuai, anda boleh menambah sendiri supaya ia menjadi lebih menarik. Ini adalah kreativiti anda sendiri. Ini juga satu contoh, yaitu boneka batang. Nampak? Dia menggunakan batang es krim. Okay, so marilah kita lihat ada apa bahasa seni visual yang ada pada karya boneka. Ini kita perlu tahu kan bahasa seni visual. Yang pertama yaitu keseimbangan. Okay? Keseimbangan simetri pada kedua-dua bahagian boneka adalah sama. Yaitu kedua-dua bahagian itu kiri dan kanan perlu seimbang supaya dia perlu lebih seimbang, okay? Tidak boleh sengit-sengit macam tu. Kita perlu memastikan keseimbangan simetri adalah sama. So, yang kedua, kita juga terdapat jalinan, iaitu jalinan sentuh. So, apa itu jalinan sentuh? Iaitu permukaan yang boleh dirasai melalui sentuhan. Anda sentuh, anda boleh rasa jalinannya. Ketiga, yaitu bentuk. Bentuk ini dia akan wujud pada boneka yang menggunakan pelbagai bahan hiasan. Seperti tadi, cikgu sudah menyatakan banyak bahan hiasan kan. So, dia akan menghasilkan bentuk juga. So, seterusnya adalah penegasan. Terdapat elemen yang menonjol pada boneka yang menjadi perhatian. Contohnya, mata yang cantik. Seperti kita tadi sudah lihat, mata yang cantik kan. Ini adalah mewujudkan penegasan. So, 4 ini adalah bahasa seni visual yang kita boleh dapati pada karya boneka. Okay. So, seterusnya, marilah kita lihat alat dan bahan untuk menghasilkan boneka. So, hari ini kita akan menghasilkan boneka tali, okay? Bukan hari ini, kita akan menghasilkannya pada minggu depan. Kita hari ini kita belajar dulu. Ini adalah alat dan bahan untuk boneka tali. Okay, marilah kita lihat. Ada
kertas gulungan tisu. Tisu yang anda guna selepas habis jangan buang. Kita boleh guna. Dan juga kulit telur. Kulit telur. Isi dalamnya anda boleh ambil keluar dan masak dan makan. Dan kulit telur ini juga jangan buang. Dan ada kain fiat, ada tali tebal, tali tangsi, benang, bahan hiasan, dan gunting, penebuk lubang, dan gam, dan penyeduk minuman, dan span. Okay, so seterusnya kita lihat bagaimana kita menghasilkan karya boneka. Okay, marilah kita lihat proses penghasilannya. Okay, lihat yang pertama, okay. Tebuk lubang pada kertas gulungan tisu. Kita perlu tebuk lubang dulu pada itu gulungan tisu dengan menggunakan penebuk lubang. Kita perlu tebuk lubang dulu. Dan kedua, masukkan tali. Masukkan tali tebal melalui lubang itu. Dan simpulkannya menjadi tangan dan kaki boneka. Tali ini dia dijadikan tangan dan kaki. So, ketiga, tempelkan kain fiat pada badan untuk dijadikan baju. Kain fiat ini adalah dijadikan baju. Okey, seterusnya, ikat span. Ikat span pada tali untuk dijadikan kaki. Dia menggunakan span untuk dijadikan kaki boneka. Okey, seterusnya, cantumkan kulit telur pada badan sebagai kepala boneka. Dia gunakan kulit telur sebagai kepala, sebagai pekala. Okey? Okey, seterusnya, lekat tali tangsi pada bahagian badan dan kepala supaya seimbang. Okey? Dan keenam, menghias kepala dan badan boneka. Sekarang adalah perlu menghiaskan kepala dan badan boneka supaya lebih menarik. Anda boleh memilih warna yang lebih terang sebagai penegasan. Nampak? Dia telah menggunakan warna jingga. Dan juga ketujuh, masukkan tali ke dalam lubang penyeduk minuman dan tarik. Masukkan tali ke dalam straw dan menarik. Dan ikat tali pada kedua-dua tangan boneka. Mengikat tali pada kedua-dua tangan boneka. Anda perlu pilih tali ataupun benang yang sesuai. Dan pastikan dua bahagian tali ini perlu sesuai, panjangnya perlu sesuai dan ikat dengan seimbang, okey? Iaitu panjang saiz tali kedua bahagian ini perlu seimbang dan sama panjang supaya dia tidak akan sengit. Perlu seimbang, okey? Dan akhirnya sudah jadi. Ini adalah boneka tali. Sangat simpel kan? Ini adalah minggu depan kita akan buat. So, hari ini kita faham konsep saja. Okay, so nanti cikgu akan memberi latihan, iaitu cikgu akan menghantar satu link pada WhatsApp group. Anda perlu menyiapkan latihan ini, okay? Semua murid perlu menyiapkan latihan ini. Okay, so hari ini kita sampai sini. So, terima kasih murid-murid kerana mendengar cikgu. So, kita jumpa lagi pada minggu depan. Bye!